Seiring kemerdekaan negara, bahasa Melayu diiktirafkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Antara langkah yang dilaksanakan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan ialah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Selain itu, memperkasa bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Seterusnya, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan dan peranan DBP sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1967 dan dikenali sebagai Akta 32. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971 dan telah digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa rasmi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan kementerian dan jabatan kerajaan. Bahasa rasmi pentadbiran digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Memperkasa bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah iaitu bermatlamat untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai ilmu dan bahasa perpaduan. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. UKM telah ditubuhkan pada 18 Mei 1970. Penubuhan institusi bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Melayu pada 1 Disember 1972 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusastraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Bertukar nama kepada Institusi Alam dan Tamadun Melayu pada tahun 1992. Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainon Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Penubuhan DBP pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, hasil resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Pengarah pertama DBP ialah Engku Abdul Aziz bin Engku Abdul Hamid, memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku, majalah, bengkel dan seminar. Peranan DBP untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Kebudayaan kebangsaan dibentuk bagi mewujudkan perpaduan negara dan integrasi melalui aspek kesenian dan kebudayaan. Sejarah pembentukan. Kebudayaan kebangsaan digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Kongres ini dianggap sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat 1956, Kongres Kebudayaan Melayu. Dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua Tun Abdul Razak Husin di Dewan Tunku Kansellor Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Prinsip utama. Prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan dan kebangsaan. Matlamat pembentukan mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara. Seterusnya, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan bertujuan mencapai 3 matlamat utama iaitu memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan, kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Agensi Pelaksana. Pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan melibatkan semua kementerian, agensi, jabatan yang berkaitan.
dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Contohnya, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Istana Budaya, serta Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, yaitu Aswara. Citrawarna Malaysia. Dasar kebudayaan dijelmakan melalui program seperti Citrawarna Malaysia, melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Dianjurkan pada tahun 1999, antara program yang dijalankan ialah memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian, dan nyanyian rakyat Malaysia. Diadakan pada bulan Mei setiap tahun, melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Penggiat budaya. Dasar kebudayaan kebangsaan melahirkan tokoh dan penggiat budaya tersohor. Tokoh ini memberi sumbangan yang besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Sumbangan mereka penting dalam menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara.